Ya, kelas Mandarin pagi ini bersama saya Cikgu Fong. Cikgu, hari kebangsaan dalam bahasa Mandarin? 国庆日. 国庆日. Ya, betul. 国庆 kebangsaan, Ya. 日 adalah Ya, betul. hari. 国庆日. Baik, Cikgu, untuk kelas Mandarin kita edisi ini seperti biasa hari ini minggu yang keempat. Ya, betul. Minggu lepas kita belajar tentang Nombor. nombor. Pembentukan frasa berdasarkan nombor. Dan sebelum itu bertanya khabar. Jadi masih ingatkah anda bagaimana untuk menyebut selamat pagi? 早上好. 早上好. Ya. Ataupun 早安. Ya, betul. Ya. Baik, minggu ini. Okey, selamat pagi, 早上好 kepada Ivan dan juga semua. Ya, saya. Hari ini topik yang ketiga kita berceritakan sedikit tentang keluarga saya. Ya. Baik, sebelum itu elok juga rasanya kita teliti dulu 6 frasa yang utama selalunya. Kalau kita nak belajar tentang macam mana menyebut ahli-ahli keluarga kita, inilah 6 frasa yang utama. Yang pertama sekali ialah papa. Papa. Tak perlulah saya sebut ya. Papa ni bapa ya. Bapa. Mama. Mama. Keke. Keke. Ni selalunya kita kena hati-hati sikit sebab selalunya student saya akan sebut gege. Gege. Tetapi sebenarnya sebutan dia ialah keke. Keke. 姐姐 Cie cie. 弟弟 Titi. 妹妹 Mei mei. iaitu ayah, mak, abang, kakak dan juga adik lelaki dan juga adik perempuan. Ya. Bagi adik ni dalam bahasa Mandarin, titi adalah merujuk kepada adik lelaki dan juga mei mei adalah merujuk kepada adik perempuan. Tapi Ivan ya, sekiranya Ivan teliti di sini sebenarnya ke-6 sebutan ini, sebutan yang keduanya adalah apa yang kita telah pun pelajari dalam minggu yang pertama iaitu sebutan nada neutral. Jadi apabila kita menyebut secara nada neutral, sebutan dia adalah agak pendek dan juga lemah ya ataupun lembut ya. Sekali lagi kita cuba. Baik. Ya. Papa, Papa. mama, Mama. keke, 哥哥。姐姐、姐姐。弟弟、弟弟。妹妹. 妹妹。 Baik, seterusnya kita melihat macam mana kita nak bertanya tentang nama seseorang. Contoh, sekiranya kita ingin memperkenalkan ahli keluarga kita. Ayat yang pertama di sini, kita go through dulu. 你的你的爸爸爸爸叫叫什么名字？什么名字？ Sekarang kita masuk peringkat untuk pelajari tentang struktur ayat ya. Dan struktur ayat ni kita kena tahu kita tidak boleh buat direct translation kerana selalunya susunan ayat dia agak berlainan dan bukan setakat itu tetapi juga termasuk kata tanya yang kita gunakan. Contoh, selalunya dalam bahasa Melayu kita biasa dengan pertanyaan, siapakah nama bapa awak? Tetapi dalam suku kata Mandarin ataupun susunan ayat Mandarin, selalunya subjek dia berada di depan. Dan kalau bagi orang Malaysia kita ni senang sikit. Kenapa? Kerana kita tahu bahasa Melayu. Selalunya kalau kita translate bahasa pasal dalam bahasa Melayu, susunan ayat dia lebih kurang sama dengan sistem bahasa baku dalam Mandarin. Contoh kita lihat di sini ya. Ni te papa. Sebenarnya direct translation dia bermaksud awak punya bapa. Jiao ni adalah sebagai kata kerja, panggil, digelar sebagai. 什么 ni adalah kata tanya yang digunakan di sini, iaitu apa? 名字 tu nama. Iaitu ayat ini bersamaan dengan siapakah nama bapa awak dalam bahasa Melayu. Cuma beza dia satu, dia tidak menggunakan siapa. Satu. Yang keduanya ialah susunan ayat dia agak terbalik. Iaitu struktur ayatnya. Ya betul. Iaitu ayatnya. word order 6W pertanyaan tersebut selalunya dalam bahasa Melayu di depan. Siapakah, apakah, bilakah. Yeah. Tapi Mandarin ni agak berlainan, selalunya apa dia? Subjek di depan. Sebab itu kalau kita jumpa rakan-rakan Cina kita yang mungkin tidak berapa fasih dalam bahasa Melayu dengan awak punya bapa, Ya, awak betul. punya. Sebenarnya Itulah dia direct logik translation. ayatnya Ya, dari logik dia. Mandarin ke bahasa Melayu. Ya betul. So bagi menjawab ayat ini, Ya. pertanyaan ini, ayat standard yang kita boleh jawab ialah kita pertama sekali kenalah menukar subjek dia. Daripada ni te papa, awak punya ayah, kepada wo te papa. Wo ni saya. Saya. Saya ya. Jiao digelar, dipanggil sebagai Muhammad Ali sebagai contoh. So, ini adalah pertanyaan dan ini adalah untuk kita menjawab. Semua mingzi ni kata tanya, frasa tanya. 什么名字？ Nama apa? So, kita jawab, kita gantikan dengan nama. Tu je.
Ya. Ini adalah pertanyaan ataupun struktur ayatnya. Baik, kita praktis sekali lagi. Baik. 你的爸爸你的爸爸叫叫什么名字？什么名字？我的爸爸我的爸爸叫 Muhammad Ali. 叫nama ayah saya bukan Muhammad Ali ya.叫nama ayah anda ya. Ya, kita gantikan Ya. saja. Ini adalah pertanyaan tentang nama. Seterusnya kita melihat bahagian-bahagian lain yang boleh kita gunakan untuk memperkenalkan ahli keluarga kita. Ya. Iaitu apa yang kita pelajari, yang telah pun kita belajar minggu yang lepas. Iaitu umur dan juga hari bulan. Hari bulan ni selalunya kita gunakan untuk memperkenalkan hari jadi seseorang itu. Baik. Bagi umur ni senang. Iaitu subjek, lepas tu umur. Ya. Nombor dan juga unit untuk kita menyebut nombor iaitu tahun. Sui. Contoh sebagai contoh ya. 我的爸爸我的爸爸50 50 ni 50 ya. 50. 5 ni 5, 10 tu 10 ya. 50 岁 50 tahun ya. Baik. Ini adalah cara untuk perkenalkan umur ya. Pertama sekali subjek, kemudian nombor tersebut dan juga unit sukatan sui tahun. Yang kedua ini adalah berkenaan dengan 生日 ya. 生日 ni hari jadi. hari jadi Ya, ya. kita gantikan saja ya. Bukannya hari jadinya. Tetapi susunan ayat Mandarin ialah dia punya hari jadi. 他的生日他的生日是是8月8月29 号。 Ayat dia panjang sebab menyebut agak rumit sikit. Ya. Kerana ayat dia ni menyebut tentang tarikh. Baik. Ta ni dia. Beliau ya. Ta punya. 生日 ni hari jadi. Shi ni bermaksud ialah adalah. Ya. 8月 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang ke-8 iaitu bulan yang ke-8 Ogos. Ya. 29 tak lupa dengan hao. Hao ni ialah untuk perkataan hari bulan. Jangan lupa ya, bulan dulu kemudian hari bulan. Kerana dalam sebutan yang barangkali kita biasa ialah 29 hari bulan Ogos. Ya, kalau kita buat direct translation susunan dia terbalik. Ya. Okey, sekali lagi ya. 我的爸爸我的爸爸50岁50岁他的生日他的生日是8月29号ya, umur dan juga hari jadi. Dan untuk kalau kita nak gantikan emak, kakak ataupun abang sebentar Ya, tadi, betul. hanya kita tukarkan papa ini kepada cie. Kedudukannya di sini lah. Ya, cie, mama, keke, titi dan sebagainya ya. Baik. Ayat seterusnya barangkali mungkin kita boleh memperkenalkan pekerjaan seseorang itu. Ya, bagi pekerjaan ini pun taklah susah sangat. Yang pentingnya kita tahu sukata ataupun kosakatanya. Sebagai contoh, 老师 ini profession saya lah, kerjaya saya, iaitu guru ya. Ataupun cikgu. Shi ni adalah senang saja. Siapa-siapa ni ialah ya, pekerjaan tu kita gantikan saja. Contoh ya, 我的爸爸是老师 ayah ayah saya adalah seorang guru. Tetapi dalam suku kata, dalam sebutan Mandarin, kita selalunya kita boleh abaikan sebutan seorang guru. Seorang tu. Kita terus menyebut shi lao shi, understood. Kita faham ni yang kita sebut ni 我的爸爸 ayah saya. Seorang je. Yang keduanya kita sebut tentang tempat kerja. Ya, tempat kerja. Contohnya 他在学校工作. Di sini saya nak memberikan sedikit penekanan di sini iaitu susunan ayat. Kalau kita lihat susunan ayat dia adalah dia 在学校 ni di sekolah. 在 ni adalah bermaksud kata sendiri. Ya. 工作 ni bekerja. Dia terbalik. Dia menyebut tempat dulu, kemudian barulah kata kerja. Dia ada way round. Terbalik. Ya. Baik, kita praktis ya. 他在学校工作. Kalau seseorang itu bekerja di tempat lain, perkataan 学校 ni kita tukar ganti je lah. Sebab sini 老师 jadi tempat kerja dia 学校. Kita tukar ganti. Baik, selain daripada 老师, kita juga melihat lagi satu contoh, iaitu 经理.
经理 Jingli ni pengurus. pengurus manager. Tempat kerja dia yin hang. 银行 Kedua-duanya suku apa ni sebutan yang kedua ya. Yin hang. Baik, Yin kita hang. praktis ya. 我的哥哥我的哥哥是经理，是经理，他在银行他在银行工作。工作。 Kalau kita bandingkan, sebenarnya ayat dia sama. Cuma tukar ganti ke. Tadi tu papa. Yang ni 经理, tadi tu 老师. Sini 银行 bank, tadi tu ialah 学校 sekolah ya. Baik. Okey, baik. Barangkali mungkin bolehlah kita kalau ada masa kita Baik, sepintas lalu kita akan buat sekali lagi kita akan ulang dari awal. Dari panggilan sebentar tadi dari awal. okey, baik. Ahli keluarga. 6 frasa yang utama. Yang pertama, papa, 爸爸、 mama, 妈妈、 哥哥、 哥哥、 姐姐、 姐姐、 弟弟、 弟弟、 妹妹. 妹妹。 Elok ingat, suku kata yang kedua nada neutral ya. Neutral, ya, lembut. 你的爸爸你的爸爸叫什么名字？叫什么名字？我的爸爸我的爸爸叫叫 namanya. nama bapa Ya. kita. Jadi pertanyaan untuk nama 什么名字? Ya, kita kena 什么 ingat ya. 名字？ Lepas tu perkenalkan ahli keluarga bermula dengan umur ya. 我的爸爸我的爸爸50岁， 50岁，他的生日他的生日是是8月8月29号。 29号。 Untuk menyebut tarikh, bulan diikuti hari bulan. Baik, pekerjaan ya. Kita menyebut 我的爸爸我的爸爸是老师，是老师，我的妈妈我的妈妈是是家庭主妇。家庭主妇。 Ini pekerjaan ya. Ya, Iaitu家庭主妇merujuk kepada suri rumah tangga. Ya. Baik. Ini saya rasa tadi kita tidak merujuk kepada ni kerana mungkin slide dulu dah terlepas ya. Ini adalah beberapa frasa yang utama untuk pekerjaan ya. Yang pertama ni 老师、老师、家庭主妇、家庭主妇、警察、警察、律师、律师、经理、经理、秘书。秘书。 Baik. Baik, ini dia. Baik, itu saja yang kita sempat untuk minggu ini. Ini adalah beberapa karya ataupun pekerjaan merujuk kepada guru, suri rumah, polis, peguam, pengurus dan juga setiausaha. Mungkin slide ini kita boleh kongsikan bersama anda di laman sosial Facebook Ya, boleh. Nadi Tak Sri masalah. Pagi Selamat Pagi Malaysia supaya anda boleh buat ulang kaji. Minggu depan kita akan belajar tentang Minggu depan kita akan belajar tentang kata kerja. kata kerja yang macam mana tu kita tunggu untuk edisi kelas Mandarin minggu depan. Baik, terima kasih. Sisi. Sekali lagi, 老师，谢谢。 Selamat